Tak ada dalam agama kita ni biar ada berhala kata kan untuk kita nak puja. Dia minta dah. Minta pula minta dengan Nabi. Dah, betapa kurang ajarnya pokok ni. Jadi minta dengan Nabi Musa supaya adakan berhala. Nah, tidak dibenarkan. Nah, Nabi Musa tidak membenarkan. Ada peristiwa ni dalam surah lain. Mereka cerita akhir sekali apabila Nabi Musa telah tinggalkan mereka kepada Nabi Harun dan mereka telah dengan kerjaan seorang lagi Musa iaitu Musa Samiri, yang mana Musa Samiri ini dia telah buat patung lembu ni daripada tapak yang telah dipijak oleh kuda yang dinaiki oleh Jibril. Nah, Allah Ta'ala zahirkan benda-benda yang pelik lagi tu kepada dia. Lalu dia pun ambil kutik tu, dia buat dalam masukkan dalam adunan dia tu untuk nak buat seekor anak lembu mah. Lalu jadilah lembu, tubiklah bunyi suara lembu. Nah, jadi apabila berlaku gitu, maka popok dia serulah popok Bani Israel ni untuk puja lembu tu. Nah, jadi mereka puja ikut seperti mana saranan daripada Musa Samiri. Jadi Allah Ta'ala nak sebut sini, setelah mana kamu tengok nikmat, setelah mana kamu terima nikmat, kamu dapat kecapi nikmat, dan kamu tengok sendiri kebinasaan Fir'aun depan mata kamu. Lepas tu Musa pergi sebentar dalam tempoh 40 hari je untuk nak munajat kepada Allah. Kamu telah melakukan pelanggaran. Kamu telah menderhakai Allah dengan cara kamu melakukan syirik kepada Allah. Jadi thumma takhaztumul ijla min ba'di, kamu telah jadikan anak lembu itu sebagai pujaan min ba'dihi, selepas pemergian Nabi Musa. Sebahagian riwayat mengatakan Bani Israel ketika mana Nabi Musa tinggal dia selama 40 hari itu, dia rasa Nabi Musa dah mati dah. Sebab tu Nabi Musa petai lagi wasiat kepada Nabi Harun supaya jaga mereka. Setengah riwayat ada beritahu gitu. Wa antum zalimun, dan pada waktu tu kamu telah jadi sebahagian daripada orang yang zalim. Dan zalim yang mereka lakukan sini adalah merupakan zalim yang sangat besar. Iaitu zalim telah melakukan syirik kepada Allah. Dia zalim ni dia ada beberapa peringkat lah. Bila kata sebut zalim tu beberapa peringkat. Tapi apabila disebut zalim secara mutlak, memberi makna zalim di segi akidah. Seperti mana dalam ayat lain Allah Ta'ala beritahu, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah merupakan suatu kezaliman yang sangat besar. Jadi zalim yang sangat besar sini adalah merupakan zalim dari segi akidah. Punah dari segi akidah dia. Kemudian setelah mana mereka puja lembu, Allah Ta'ala telah matikan mereka. Allah Ta'ala matikan mereka. Jadi mereka puja lembu. Mereka puja lembu di masa pemergian Nabi Musa, ketiadaan Nabi Musa. Kemudian setelah Nabi Musa balik, ini peristiwa ini tidak mati, mereka tidak ditimpa musibah mati. Jadi ketika mana Nabi Musa balik, Nabi Musa marah kepada Nabi Harun. Marah kepada Nabi Harun sebab apa? Sebab dalam tempoh 40 hari Nabi Musa tinggal ni, macam mu tak boleh nak jaga puak ni. Siapa ada dalam riwayat tu Nabi Musa pegang janggut Nabi Harun, tarik. Marahnya kepada Nabi Musa. Jadi ekoran daripada peristiwa ni, peristiwa mereka puja lembu ni, kalau kira mereka telah buat satu kesalahan besar sangat dah. Tapi Allah Ta'ala maafkan mereka dengan cara tidak mematikan mereka. Sebab rentetan ayat ni, summa afauna ankum. Kemudian selepas pada kesalahan yang kamu lakukan itu, afauna ankum, kami telah maafkan kamu. Iaitu dengan cara tidak mengazabkan kamu. Dan ini adalah merupakan suatu nikmat yang sepatutnya kamu kenangi. Tapi kamu tidak kenangi. Oleh kerana itu di akhir ayat ini Allah Ta'ala sudahi la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu jadi golongan yang mensyukuri. Mudah-mudahan kamu ni jadi golongan yang mensyukuri nikmat. Jadi sebenarnya arahan daripada Allah supaya kamu tidak mensyirikkan Allah, supaya kamu tidak mengkufurkan Allah itu
akan menghasilkan natijah kamu tu akan jadi seorang yang bersyukur. Bermakna kalau kamu lakukan sebaliknya, kamu melakukan kufur, kamu melakukan syirik kepada Allah, walaupun banyak amalan-amalan kebaikan lain hak kamu buat, yang mana amalan hak kamu buat tu nampak macam zahirnya ibadah, tapi sebenarnya kamu tidak mensyukuri nikmat Allah. Nah, sebab arahan Allah yang paling ngibu sekali, hak paling besar sekali supaya kamu mentauhidkan Allah tu, kamu tidak ikut, bahkan kamu telah lakukan syirik. Mu pergi puja juga makhluk lain selain daripada Allah. Nah, dengan anggapan berbagai-bagai, dengan anggapan makhluk yang kamu puja itu dapat menyelesaikan masalah kamu, nah, dapat menunaikan hajat kamu. Jadi nikmat yang ketiga ini ialah Allah Ta'ala memaafkan kesalahan mereka dengan cara mereka tidak diazab oleh Allah. Sepatutnya apabila mereka telah melakukan kesalahan yang besar ni, Allah Ta'ala timpa dah azab kepada mereka. Sebab kesalahan ni kesalahan kufur ni. Nah, dipuja zat lain selain daripada Allah. Jadi hak sepatutnya dengan kesalahan mereka ini, mereka telah layak untuk menerima azab daripada Allah. Tapi Allah Ta'ala tidak azab mereka. Bahkan afauna ankum, kami telah maafkan kamu min ba'di zalika, selepas daripada perbuatan kamu memuja lembu, iaitu puja zat lain selain daripada Allah. Nah, tujuan kemaafannya la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu jadi golongan yang mensyukuri nikmat Allah. Tapi sayangnya kamu tidak syukur nikmat Allah dengan cara kamu kufur kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala susuli nikmat yang seterusnya, nah, iaitu Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada mereka kitab Taurat, yang mana isi dalam kitab Taurat ialah Bani Israel hendaklah menunaikan janji, iaitu untuk mentaati perintah Allah dan mengikut cara Nabi Musa. Kemudian dalam kitab Taurat juga ada suatu perjanjian setelah mana akhir zaman nanti. Nah, ketika mana di akhir zaman nanti, apabila Nabi akhir zaman telah dizahirkan, maka semua penganut Taurat ni mesti mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama dengan Nabi akhir zaman itu akan ada satu kitab, iaitu kitab Al-Quran. Jadi hak sepatutnya bapa Bani Israel ni, ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dibangkitkan sebagai seorang nabi, dia kena ikutlah ajaran Taurat. Nah, jadi penurunan kitab Taurat kepada mereka ini adalah merupakan suatu nikmat. Jadi Allah Ta'ala susunkan, Allah Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala bangkitkan semula, ngukit semula nikmat-nikmat yang dia telah beri kepada ahli kitab Yahudi ni, bertujuan supaya mereka ni terimalah. Bertujuan supaya mereka ni terima, nak suruh terima syariat yang dibawa oleh Nabi akhir zaman. Sebab syariat yang dibawa oleh Nabi akhir zaman adalah merupakan arahan daripada Allah, tapi tak terima juga dia. Nah, jadi sini Allah Ta'ala sebut rentetan-rentetan ni, dia sebut beberapa nikmat, ada lebih kurang dekat dengan 10 nikmat yang Allah Ta'ala telah sebut dalam kitab dia ni. Jadi wa idh ataina Musa al-kitab, dan ingatlah di waktu mana kami telah berikan kepada Nabi Musa al-kitab, iaitu kitab Taurat, dan wal furqan, dan juga furqan. Furqan dia ada beberapa makna. Boleh jadi furqan dengan makna yang membezakan di antara hak dengan batil. Boleh jadi furqan dengan makna nusratullah, bantuan daripada Allah. Seperti mana disebut dalam ayat Yaumal furqani yaumal taqal jam'ani. Pada hari furqan, iaitu hari bantuan Allah Ta'ala turun kepada kamu, membantu kamu. Cuma furqan yang dikehendaki sini, furqan dengan makna mukjizat. Furqan dengan makna mukjizat. Sebab dalam Quran itu furqan dia ada beberapa makna. Sebab kalau kita kata furqan dengan makna kitab yang membeza di antara hak dengan batil, makna lafaz furqan ni dengan lafaz kitab sebelum ni benda tula. Kitab Taurat yakni al-furqan, iaitu kitab Taurat yang membezakan di antara hak dengan batil. Jadi makna sekadar tu. Tapi untuk menghasilkan lebih lagi, mengikut sebahagian mufassir, dia kata
yang dikehendaki dengan Furqan sini adalah mukjizat, iaitu mukjizat Nabi Musa. Nah, jadi wa idh ataina Musal kitab, dan di waktu mana kami telah berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, iaitu ketika mana Nabi Musa pergi bermunajat kepada Allah selama tempoh 40 malam tu, masa itulah kami turunkan Taurat kepada Nabi Musa. Nah, supaya dijadikan kitab Taurat ni sebagai pedoman oleh kamu semua wahai Bani Israel. Dan juga kami telah berikan kepada Musa Furqan, mukjizat. Jadi dua perkara yang besar ni, iaitu kitab Taurat dengan mukjizat, mudah-mudahan la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu terpimpin. Nah, maknanya kalau kamu kenangi sungguh nikmat ni, iaitu nikmat kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa untuk kebaikan kamu, dan juga mukjizat yang berlaku di tangan Nabi Musa itu. Nah, kalau kamu kenangi sungguh nikmat ni, kamu akan jadi orang terpimpin. Nah, maknanya kamu akan berada di atas landasan kebenaran. Nah, tapi kalau kamu tak ikut, dah bermakna kamu tidak pegang kepada ajaran Taurat dengan sebenar-benar. Nah, dan mukjizat yang berlaku kepada Nabi Musa tadi tidak boleh memberi kesan kepada kamu, maka jadilah kamu golongan yang tidak terpimpin. Kemudian Allah Ta'ala susuli lagi nikmat yang seterusnya. Nah, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijlah fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Nikmat seterusnya, di waktu mana Nabi Musa telah berkata kepada kaum dia, ya qaumi, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum. Nah, iaitu Nabi Musa bui tahu apa benda yang dia telah lakukan, iaitu sesungguhnya kamu ini telah menzalimi diri kamu sendiri. Sesungguhnya kamu ini telah menzalimi diri kamu sendiri. Dengan cara bagaimana? Bittikhadhikumul ijla, dengan cara kamu telah menjadikan anak lembu itu sebagai sembahan. Nah, iaitu bittikhadhikumul ijla ilahan, dengan cara kamu menjadikan anak lembu tadi itu sebagai sembahan, sebagai pujaan. Nah, jadi sini Allah Ta'ala takbir perbuatan kufur, perbuatan syirik ni sebenarnya perbuatan menzalimi diri sendiri. Nah, jadi mana-mana manusia yang melakukan syirik sebenarnya dia telah buat zalim pada diri dia sendiri. Dia telah buat zalim pada diri dia sendiri. Dia kalau melakukan jenis kekufuran ataupun jenis amalan syirik, zalim yang dia buat tu adalah zalim paling besar sekali. Nah, jadi sini dalam peristiwa ni Allah Ta'ala nak beritahu, di antara nikmat yang Allah Ta'ala nak sebutnya dalam peristiwa ni, sewaktu mana mereka mengadakan, sewaktu mana mereka memuja lembu pada mula-mula tadi, Allah Ta'ala tidak turunkan azab secara cash, bahkan lock mereka. Biarkan mereka. Dan di waktu mana Nabi Musa balik, setelah mana Nabi Musa balik itulah baru ada perkiraan. Jadi kemaafan daripada Allah. Lepas tu sifat taubat mereka bertaubat lepas pada tu. Mereka bertaubat terhadap dosa-dosa kufur mereka dan dosa syirik mereka itu. Allah Ta'ala terima taubat mereka. Itu adalah merupakan nikmat yang patut kamu kenangi. Dan perkara ni berlaku kepada tok nenek kamu. Jadi wahai Yahudi hidup zaman Nabi ni, kamu kena beringatlah, inilah perkara yang telah berlaku kepada tok nenek kamu. Kemudian Allah Ta'ala anugerahkan nikmat kepada mereka, iaitu nikmat yang berupa taubat mereka diterima oleh Allah. Jadi sini Nabi Musa sebut dalam ayat ni, ya qaumi innakum zalamtum. Nabi bui beritahu kepada mereka tentang penyakit yang mereka alami. Tentang penyakit yang mereka alami, iaitu penyakitnya mereka menzalimi diri mereka sendiri. Penyebab kepada sakit itu memuja selain pada Allah. Dia panggil sebab kepada penyakit. Sakit tu sakitlah. Sakit tu maknanya kezaliman yang dia buat tu. Lepas tu penyebab kepada sakit tu memuja kepada zat lain selain pada Allah, iaitu bittikhadhikumul ijla ilahan ataupun bittikhadhikumul ijla ma'budan. Kedua-dua takdir ni ada dalam
dalam kitab tafsir. Iaitu dengan cara kamu telah menjadikan zat lain, iaitu lembu, sebagai ilah, sebagai Tuhan, sebagai pujaan. Nah, lalu untuk nak rawat daripada penyakit ni maknanya kalau kamu tidak rawat, dia tak akan sial. Nah, penyakit kufur, penyakit syirik ni kalau tidak taubat daripadanya, maka dia tidak akan dimaaf. Nah, hal tu kena beringat. Nah, kalau contohnya di dalam kepercayaan kita, ada sebelum ni kita percaya benda-benda yang bercanggah dari segi akidah. Nah, kita tidak taubat daripada kesalahan itu tidak dimaaf. Nah, bukan kata kita telah melakukan kesalahan dari segi akidah, iaitu kita pernah percaya kepada benda-benda yang khurafat ataupun benda-benda yang syirik. Nah, lepas tu kat kita berpakai awak tak cara, awak tak padu lah gitu. Tak boleh. Dia kena ada taubat. Nah, kena menyesal. Lepas tu kena tinggal serta merta. Nah, lepas tu kena ada azam depan hari tak saya buat dah benda ni. Nah, lepas tu kena ada satu lagi penyesalan hak benar-benar menyesal. Dia kadang-kadang setengah manusia ni menyesal wak lolok dia panggil. Nah, wak lolok taubat, istighfar tu kat buih mulut. Tapi dalam media tidak ada azam yang kuat untuk tidak mahu mengulangi lagi. Tak ada benda tu. Nah, jadi sini nak ajar cara rawat. Cara rawat daripada penyakit syirik tak dapat tidak, tubu ila bari'ikum. Hendaklah kamu bertaubat kepada Tuhan kamu, iaitu zat yang mencipta, yang memelihara kamu. Nah, itu cara nak berubat daripada penyakit kufur, penyakit syirik. Sebab kalau tidak taubat, kesalahan itu tidak akan dimaaf. Dibimbangi apabila kita kembali kepada Allah Ta'ala esok-esok, kita dibuat keputusan ahli neraka kekal. Tapi hidup atas dunia akhir-akhir itu banyak semaya bukan pun dah. Nah, tapi kesedaran kepada benda-benda kufur hak lepas-lepas ni kita tak taubat. Nah, jadi kalau lah benda-benda yang syirik kita buat tu terlalu banyak sebagai contohnya, tak ingat belaka, kita taubat secara umum. Ya Allah, segala-gala ya benda-benda yang sebelum ni aku pernah percaya sedangkan benda tu salah mengikut syariat, maka aku mintalah supaya diampun. Dan aku bertaubat, aku berjanji tidak akan ulangi lagi. Nah, dengan azam yang kuat. Nah, Allah Ta'ala akan terima taubat. Jadi cara rawatnya Nabi Musa ajar lagi, tubu ila bari'ikum, hendaklah kamu bertaubat. Nah, iaitu kembali semula kepada ajaran Tuhan kamu. Nah, cuma mengikut syariat Taurat dulu kan. Kalau nak taubat kan, faqtulu anfusakum, hendaklah kamu bunuh. Dah, kalau terjemah secara zahir kan, faqtulu anfusakum, hendaklah kamu bunuh diri kamu sendiri. Ini bukan makna diri ni. Dah, ditakbirkan dengan lafaz anfusakum bermakna di kalangan Bani Israel pada waktu berlaku pemujaan anak lembu tadi itu terbagi pada dua golongan. Dah, sebahagian daripada Bani Israel memang betul-betul puja lembu. Dah, sebahagian hak lain masih tetap dengan ajaran Nabi Musa, iaitu masih teguh berada di bawah pimpinan Nabi Harun. Dah, tak buat benda-benda lagi tu. Jadi sini faqtulu anfusakum ay faqtulu ba'dukum ba'dah. Nah, maknanya faqtulu, bunuhlah sebahagian daripada kamu ini, hendaklah bunuh sebahagian lain. Maknanya hak tak puja anak lembu tadi, dia kena bunuh hak puja lembu. Nampak tak? Jadi faqtulu anfusakum sini dengan makna mana-mana Bani Israel di kalangan kamu ni hak tidak puja lembu, maka dialah kena ambil tindakan melaksanakan hukuman tadi, iaitu bunuh. Nah, hak mana telah melakukan syirik. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum. Yang demikian itu, yang demikian penyempurnaan taubat dengan cara ada sebahagian daripada kamu bunuh hak mana hak memuja lembu tadi itu. Khairul lakum adalah merupakan suatu kebaikan yang sangat besar kepada kamu di sisi Tuhan kamu. Lalu fataba alaikum, lalu Tuhan kamu terima taubat kamu. Illah dia terima taubat kamunya, innahu huwat tawwab, kerana dia Allah Ta'ala satu zat yang maha menerima taubat, ar-rahim, dan juga satu zat yang maha memiliki sifat kasihan belah. Jadi cerita berkenaan dengan pembunuhan ni ada disebut dalam beberapa tempat yang lain lagi. Dengan jelas lagi.
Kemudian nikmat yang seterusnya Allah Ta'ala sebut, wa idh qultum ya Musa, dan di waktu mana, wa idh qultum, di waktu mana kamu telah berkata kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, kami sekali-kali tidak akan beriman kepada engkau, iaitu kami tidak akan beriman kepada engkau, kami tidak beriman kepada Taurat yang ada bersama dengan engkau ini, hatta narallaha jahrah, sehinggalah kami dapat melihat Allah secara terang-terangnya. Nah, ini dia panggil kedegilan yang tahap melampau. Wayak kepada Nabi, tak sah beriman kepada Nabi selagi mana tidak dapat melihat Allah Ta'ala secara terang-terangnya. Nah, jadi ini adalah merupakan suatu kesalahan ni. Ini adalah merupakan suatu kesalahan. Sebab dikelar jelas-jelas. Sedangkan Allah Ta'ala lah yang telah selamatkan kamu. Dengan didikan, dengan tunjuk ajar daripada Nabi Musa lah, dengan bimbingan dia lah, kamu telah terselamat daripada ancaman Fir'aun, dan kamu telah kecapi berbagai-bagai nikmat. Sepatutnya kamu ikut sajalah, kamu patuh sajalah, kamu taat sajalah. Tapi tak buat tuntutan yang berbagai-bagai, tuntutan pelik-pelik. Termasuk tuntutan daripada kamu ialah kamu minta nak tengok wajah Allah Ta'ala sendiri. Jadi dia kata sini, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, kami tidak beriman kepada engkau wahai Musa sehinggalah kami dapat lihat Allah Ta'ala tu secara terang-terangnya. Maka ekoran daripada perkataan yang korang hajar ni, fa akhadatkumus sa'iqah, lalu kamu telah ditimpa oleh sa'iqah. Sa'iqah ni sebagai mufassir kata suatu suara yang kuat seumpama petir yang disusuli dengan panah daripada bahan api. Gabungan dua tu, suara kuat, lepas tu berserta dengan ada angin panah, maka menyebabkan kamu ni satu-satu jatuh, sorang tumbang mati. Kemudian setelah mana kamu dimatikan dalam tempoh yang sementara, ini mati ini adalah merupakan ukubah, merupakan azab kepada kamu. Allah Ta'ala beritahu, selepas pada tu dia bangkitkan kamu semula, dia hidupkan kamu semula. Thumma ba'athnakum, kemudian kami telah bangkitkan kamu semula, min ba'di mautikum, setelah mati kamu. Jadi daripada lafaz min ba'di mautikum ni, para mufassir yang muhakkik telah mengatakan bahawasanya apa yang berlaku pada Bani Israel pada waktu tu, sebab ada dua pendapat ni. Ketika mana mereka minta nak tengok wajah Allah secara terang-terang, maka sebahagian pendapat mengatakan Allah Ta'ala menidurkan mereka. Kalaulah kata menidurkan mereka, dia tidak jadi satu nikmat yang besar. Nikmat biasa bagi orang-orang biasa ni macam kita ni. Kita tidur, lepas pada kita bangun semula. Maknanya tidak berlaku satu perkara yang patut dikatakan sebagai nikmat yang besar seperti mana yang disebut sini, yang dikehendaki. Tapi kalau sebut ekoran daripada perkataan korang hajar kamu tadi tu, maka kamu telah menerima suatu bala, suatu azab, iaitu kamu telah dimatikan. Mati sungguh. Jadi di antara lafaz yang jadi bukti kepada kita yang kuat, yang dijadikan sandaran kuat, apabila Allah Ta'ala sebut dengan jelas min ba'di mautikum, setelah kematian kamu. Maksud itu nak beritahu, nak mati hak hakiki, bukan mati yang seumpama tidur. Maknanya mati sungguh. Jadi kami telah bangkitkan semula kamu setelah matinya kamu. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan daripada peristiwa yang berlaku pada kamu itu, kamu menjadi orang yang bersyukur. Maknanya dengan cara kamu tidak menuntut perkara-perkara yang pelik ni, sebenarnya itu adalah merupakan lambang kesyukuran. Dan sepatutnya kamu kena lagu tu. Ni tidak minta berbagai benda-benda yang pelik daripada Nabi Musa. Jadi ketika mana mereka telah ditimpa oleh sa'iqah tadi, ditimpa oleh suara yang kuat seumpama petir, disulami dengan angin panah. Jadi kamu dapat melihat sendiri, saling melihat antara satu sama lain. Masing-masing pakat jatuh. Mana mati. Allah Ta'ala mematikan sebagai balasan kepada perkataan yang sangat teruk yang tubik daripada mulut Bani Israel tadi. Tapi selepas pada tu Allah Ta'ala bangkitkan semula mereka daripada mati,
Nah, itu merupakan suatu nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, yang sepatutnya mereka kenangi. Bukan mereka yang mengalami peristiwa ni saja, iaitu tok nenek Yahudi hak zaman Nabi ni. Bahkan kamu sendiri wahai ahlul kitab yang hidup zaman Nabi Muhammad ni, kamu juga kena kenangi nikmat-nikmat ni. Nah, kamu juga kena kenangi nikmat-nikmat yang telah kami sebutkan ni, dengan cara kamu terimalah seruan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hak nikmat yang ketujuh ni dia ada hubung kait dengan peristiwa yang berlaku di Padang Tih. Nah, mereka cerita setelah mereka alami berbagai-bagai nikmat tadi, maka mereka diarahkan oleh Allah supaya pergi masuk ke Baitul Maqdis, Palestin sana. Sebab ia adalah kitab Yahudi ni dia daripada Mesir. Daripada Mesir, dia berjalan menuju ke Palestin. Cuma apabila arahan tu, Allah Ta'ala telah arahkan mereka supaya masuk ke Baitul Maqdis. Di waktu tu Baitul Maqdis dikuasai oleh puak-puak Amalikah. Puak-puak Amalikah. Yang maknanya bakar puak-puak Fir'aun. Jadi puak-puak dia adalah yang menguasai di bahagian Palestin sana, di Baitul Maqdis. Jadi arahan daripada Allahnya supaya mereka tu masuk pergi ke Palestin. Hak sepatutnya puak Bani Israel ni dia ikut saja sudahlah. Tak usah duk kecek banyak. Tak usah duk banyak tanya, tak usah duk banyak kena. Tak usah duk tengok asbab zahir, sebab ini arahan daripada Allah. Arahan daripada Allah bermakna hukum tasyri'i. Hak ni hukum tasyri'i ni kamu kena ikut saja. Tak usah duk tengok kepada takwin ni. Tapi golongan ahlul kitab Yahudi ni seperti biasa dia memandang takwin ni, iaitu dia tengok kepada puak Amalikah yang mempunyai tubuh besar, mempunyai kekuatan, kekuatan dari segi tubuh badan. Jadi dia wayak kepada Nabi Musa, kami tak akan masuk pokok mana pun. Kami tak akan masuk. Sehingga apabila mereka dinasihati oleh dua orang, iaitu Nabi Yusha' dan juga seorang sahabat dia lagi, nasihatkan kepada mereka, masuk sudahlah. Qala rajulani minal ladina yakhafuna an'ama Allahu alaihi udkhulul alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Mu masuk saja merempuh pintu kota Baitul Maqdis tu. Lepas tu apabila kamu berada di pintu saja, maka kamu pasti akan menang. Itu kata Nabi Yusha', nasihat kepada mereka. Tapi dia jawab lagi mana? Dia kata kukuk mana pun kami tak akan pergi. Dia kata kami tak akan pergi kukuk mana pun. Dia kata gini ya, idhhab anta wa rabbuka faqatila. Musa munggilah dengan Tuhanmu munggi perang. Jadi apabila perkataan seumpama ni tubik daripada Bani Israel, Nabi Musa pun khabar, dia kata pupuk Bani Israel ni memang tolong sungguhlah, memang degil ya amat. Nabi Musa pun mulalah berdoa kepada Allah. Nabi Musa berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, aku tidak memiliki kecuali diri aku dan juga Nabi Harun saja. Lepas tu fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Membuat keputusanlah di antara kami dan juga di antara pupuk fasik ni. Nabi Musa angkat tangan berdoa. Allah Ta'ala terima doa Nabi Musa ni, menyebabkan mereka ni sebagai menerima azab daripada Allah, iaitu ekoran daripada engkar, tak usah taat perintah Allah supaya masuk Baitul Maqdis. Allah Ta'ala sesatkan mereka di padang Tih. Dia panggil padang kehairanan. Tih ni maknanya kehairanan. Jadi yatihuna fil ard. Allah Ta'ala jawab, fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Sesungguhnya Baitul Maqdis ni diharamkan untuk seketika kepada mereka, iaitu selama 40 tahun. Tidak dibenarkan mereka masuk ke Baitul Maqdis. Menyebabkan mereka ni berada yatihuna fil ardi, menyebabkan mereka ni sesat di satu kawasan yang tak luas mana. Mengikut satu riwayat lebih kurang 12 km persegi. Sejauh mana saya riwayat itu wallahu alam. Jadi mereka pun sesatlah. Siang hari bila tiba siang hari mereka berjalan nak tubik daripada kawasan itu, tak tubik. Siapa malam hari bertirahat selama tempoh 40 tahun. Jadi dalam tempoh 40 tahun itulah di antaranya berlaku peristiwa turunnya al-manna was-salwa daripada langit sana, iaitu makanan yang Allah Ta'ala turunkan daripada kudrat dia.
Nah, tujuannya nak suruh supaya mereka ini nak jadi golongan yang mensyukuri nikmat Allah. Jadi dicerita habis, disebut habis, dibakit habis segala nikmat-nikmat yang pernah diberi kepada tok nenek mereka supaya Yahudi semasa tu menerima. Supaya Yahudi semasa tu menerima. Dan juga supaya kita hak baca kitab Allah ni kita boleh kenal perangai ahli kitab Yahudi ni. Nah, yang mana sifat-sifat mereka tu Allah Taala sebut dalam kitab dia dan bertujuan supaya kita ambil pengajaran daripada perangai-perangai mereka. Jangan widai ada perangai ni dalam diri kita. Nah, di antara perangai dalam kitab Yahudinya banyak tanya. Nah, tanya hak benda bukan-bukan. Ini pun di antaranya ni. Minta benda yang pelik-pelik, benda hak tak sepatutnya. Sepatutnya dia hanya mensyukuri sahaja nikmat Allah, tapi mereka lakukan sebaliknya. Jadi hak tu kita sambung pada minggu akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراط السبيل اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الدنيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون Allah Subhanahu wa taala dia ceritakan kepada kita tentang sifat perangai golongan ahlul kitab Yahudi.
bertujuan supaya kita ni kenal siapakah yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala tentang golongan Yahudi. Cuma apa semua yang Allah Ta'ala sebut dalam kitab dia ni, Allah Ta'ala tidak fokus kepada bangsa. Sebab tu dalam bentuk penceritaan banyak disebutkan tentang sifat-sifat mereka. Tujuan supaya kita orang ngaji Quran ni jangan ada sifat tu dalam diri kita. Dia sifat ni bukan khusus ada pada Yahudi ni. Tapi oleh kerana mereka tu pernah masyhur satu ketika dulu, dari segi nikmat yang Allah Ta'ala beri pada mereka, dan juga pernah berlaku sejarah dulu sifat-sifat engkar daripada mereka, maka Allah Ta'ala nukilkan perkara ni dalam kitab dia, supaya hamba Allah yang baca kitab dia ni boleh berwaspada daripada sifat-sifat ni. Lepas tu cara pemberitahuan daripada Allah ni kebanyakannya berbentuk sifat. Maknanya perangai. Oleh kerana tu kita melaknati Yahudi bukan dia tu atas dasar bangsa Yahudi, tapi atas dasar dia memiliki sifat keyahudian. Atau jangan salah tu. Sebab tu kadang-kadang kalau kita nak marah sangat kepada Yahudi yang ada ni di Israel tu, kita nak marah ke dia, kita pergi supah kepada Israel. Tak kena. Benda ni memang sentiasa ada. Kerana kurang faham. Kurang faham tentang maksud yang Allah kehendaki dalam kitab dia. Siapa ada di antara kita ni duk supah kepada Israel, kata menata Israel, celaka Israel. Apa duk supah tok nenek dia? Yang mana Israel itu sendiri Nabi Yaqub. Jangan disumpah ke dia. Kita marah kepada perangai dia. Sebab kalau kita marah kepada bangsa dia, akan menghasilkan natijah yang buruk. Kita tidak suka orang kafir. Orang kafir kalau dia marah tu atas dasar dia marah Tuhan punya badan. Berubah kau tak berubah kau, taubat kau tak taubat kau, tu suku kira. Sebab itulah bagi orang kafir ni kesalahan tok nenek dia dulu dia ambil kira. Dia nak balas dendam, maka hari ni pun dia ambil buat kira juga. Islam tak gitu. Kalau tok nenek dia ni pesih hak jenis kafir, masa tok nenek dia tu jahat dulu, lepas tu anak cucu cicit dia baik-baik. Kita tidak dibenarkan untuk nak menceroboh atas tajuk ataupun atas alasan tok nenek dia dulu lagi ni. Jadi oleh kerana tu kita kena fokus kepada sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebut. Jadi tentang golongan Yahudi ni, Allah Ta'ala nak beritahu mereka jenis golongan yang mempunyai sifat degil. Allah Ta'ala zahirkan kepada mereka ni banyak perkara. Boleh nikmat mari turun daripada langit pun depan mata dia. Lepas tu Allah Ta'ala selamatkan mereka tu, mereka boleh saksikan, tengok depan mata musuh mereka tenggelam satu demi satu, sampai lenyap jatuh kerajaan Fir'aun. Tak cukup dengan itu, Allah Ta'ala beri pula kepada mereka berbagai-bagai nikmat lagi, tambah nikmat. Tapi natijahnya mereka tetap tidak bersyukur. Tidak bersyukur mereka tu dengan cara mereka melakukan segala tegahan-tegahan Allah, termasuk mereka telah mensyirikkan Allah Ta'ala. Jadi ayat kita nak baca ni, ayat 49 ni, ini nikmat yang pertama yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka. Yang mana sebelum ni, maknanya sebelum ni mereka berada di lembah kehinaan. Lalu Allah Ta'ala selamatkan mereka dengan cara Allah Ta'ala bangkitkan Nabi Musa di kalangan mereka. Dan perjuangan Nabi Musa ni ialah untuk di antaranya nak ajak supaya manusia tu mentauhidkan Allah, di samping tu juga nak membebaskan golongan Bani Israel ni, golongan Sibti ni, nak bebaskan daripada cengkaman Fir'aun. Tapi Bani Israel lagi itulah perangai dia, sampai hari ni pun lagi itulah perangai dia. Jadi Allah Ta'ala beritahu
khitab awal ayat 49 surah Baqarah ni adalah kepada golongan Ahlul Kitab Yahudi hak hidup zaman Nabi. Dia panggil Yahudi Mu'asarah. Nah, cuma kebanyakan khitab ni disebut, nah, walaupun disebut khitab kepada Ahlul Kitab ataupun golongan Yahudi hak hidup zaman Nabi, tapi maksud apa yang berlaku dalam ni berlaku kepada tok nenek mereka. Nah, maknanya apa sahaja kebaikan yang telah diberikan kepada tok nenek kamu, sepatutnya semua anak cucu cicit, nah, ciak dia tu semua kena mensyukuri pada Allah Taala berlaku. Tapi zaman tok nenek dia lagi, nah, telah mengkhianati perjanjian hak sepatut dia penuhi, hak sepatut dia tunaikan. Jadi sini Allah Taala sebut. Nah, sebab takut nanti kita tak jelas ni disebutkan dengan kum, dengan tum. Jadi itu semua lafaz khitab. Lafaz khitab kalau kira orang kena orang hak ada depan. Sebab tu sebahagian mufassir nanti dia akan takdirkan beberapa kalimah. Wa idna jainakum, dan ingatlah di waktu mana kami telah selamatkan kamu. Nah, telah selamatkan kamu ni maknanya tok nenek kamu dulu. Boleh ditakdirkan najaina abaakum, kami telah selamatkan tok nenek kamu dulu daripada min ali Fir'aun, daripada ahli keluarga, daripada konco-konco Fir'aun, daripada kejahatan tentera-tentera Fir'aun, yang mana mereka itu yasumunakum su'al azab, mereka telah menimpakan kepada kamu seburuk-buruk azab, yakni yudzabbihuna abna'akum, mereka telah menyembelih anak-anak kamu masa kecil lagi. Dia cerita dia sebelum kelahiran Nabi Musa, ahli sihir telah royak kepada Fir'aun akan lahir daripada kalangan Sibti, iaitu daripada kalangan Bani Israel ni akan lahir seorang manusia yang akan meranakkan, akan melenyapkan kerajaan Farainah, kerajaan Fir'aun. Jadi Fir'aun dia dengar perkara ni dan dia percaya, dia memang takut. Lalu dia keluar ke Arham, supaya mana-mana sahaja bayi lelaki daripada kalangan Bani Israel hendaklah dibunuh. Nah, itu Arham yang pertama. Sini yuzabbihuna abna'akum ni. Nah, ni hak masuk Arham pertama tu. Ni bukan Arham pertama, ni hak yang kedua. Sebab yang pertama berlaku dua Arham daripada Fir'aun supaya anak Bani Israel itu disembelih. Nah, hak pertama jadi sungguh. Hak yang kedua tak jadi. Yang kedua tidak berlaku. Hak yang pertama tu, hak zaman peristiwa zaman Nabi Musa kecil. Jadi apabila telah keluar Arham daripada Fir'aun, maka mak Nabi Musa, ibu Nabi Musa ni dia jadi pusing, tak kena nak fikir lagu mana, tak kena nak buat. Mula-mula peringkat, mula-mula dia beberapa bulan tu dia buat lari anak dia, Nabi Musa. Buat pergi situ tak kena, buat pergi sini tak kena. Lalu Allah Ta'ala ilhamkan kepada dia, anak ni, mereka cerita membubuh dalam satu bekas dan menghanyutkanlah ke sungai. Kemudian dia pun buatlah, mengikutlah apa yang rasa terbaik pada diri dia, iaitu ilham. Mengikut ilham tadi dia pun buat. Dia pun peranyuk. Dia peranyuk ke sungai tu, sungai Nil. Tempat dia peranyuk Nabi Musa tu tidak jauh mana daripada dengan tempat kedudukan istana Fir'aun. Lalu dia peranyuk, maka peti yang berisi Nabi Musa tadi pun lalu berhampiran dengan kawasan Fir'aun, kawasan istana dia. Dan pada waktu tu ada di antara anak kepada Fir'aun, mengikut satu riwayat, anak kepada Fir'aun ni nampak peti tu. Anak betina dia nampak peti, lalu ambil peti. Cumanya masa mak Nabi Musa tu, masa dia lepas Nabi Musa dalam peti tadi tu, dia telah pasal spy. Dia telah hantar salah seorang daripada ahli keluarga dia supaya memantau. Nak tengok peti ni siapa mana.
Nah, reka ceritanya, maka peti itu diambil lah oleh ahli keluarga Firaun tadi. Maka cepat-cepat orang yang mak Nabi Musa ni atas sekali dengan dia tadi, dah pergi buat buah, buah, tanya khabar sekian-sekian gini. Lepas tu, oleh kerana ahli keluarga Firaun tadi dia sangat minat kepada, dia sangat minat kepada bayi yang terdapat dalam peti tadi. Allah Ta'ala campurkan sifat kasih sayang dalam hati perempuan tadi untuk nak sayang kepada bayi yang ada dalam peti. Lalu orang yang dihantar oleh mak Nabi Musa ni, dia pun pergi royaklah kepada orang yang jangan ambil tadi. Dia kata, budak ni perlu kepada susu. Kemudian dia jawab, memang betul. Memang betul, budak ni perlu kepada susu. Lepas tu dia tahu, dia kata kita ada seorang yang boleh menjadi ibu susu. Maka dia pun bawa mak Nabi Musa tu, dia kasih tahu mak Nabi Musa tu untuk menyusukan Nabi Musa. Yang mana reka ceritanya Nabi Musa tu membesar di dalam istana Firaun. Sapalah dia jadi seorang dewasa, duduk lagi, masih lagi berada dalam istana Firaun. Cuma Nabi Musa ni daripada kecil sahapalah ke besar, Allah Ta'ala telah campurkan dalam jiwa dia ni suka kepada kebenaran. Maknanya sifat dia, perangai dia tu nak tolong orang. Nak tolong orang yang lemah-lemah. Lepas tu kadang-kadang dia menjadi orang yang mendamaikan pergaduhan orang. Cuma pada satu waktu berlaku pertengkaran, pergaduhan di antara Kibti, iaitu pokok Firaun, anak beranak kerabat dia tu, dengan Sibti, dengan Bani Israel. Maka ringkas ceritanya, Nabi Musa pun pada ketika tu dia memihak kepada Sibti. Dia tak tahu pun. Banyak helah sebenarnya, banyak helah yang telah diadakan oleh hak Sibti tadi. Kemudian berlakulah pergaduhan sikit sebanyak. Nabi Musa ni tumbuk kawan tu. Tumbuk kawan tu, takdir Allah kawan tu mati. Kena tumbuk dia. Daripada cerita Nabi Musa ni tumbuk Kibti inilah, banyak juga tubik ajaran-ajaran karut. Duk mengamal amalan-amalan, lepas tu tiup tangan dengan kosak, jadilah penumbuk aku seperti mana penumbuk Nabi Musa. Cerita tu cerita nak bawa cerita seorang Nabi memperjuangkan akidah, asal usul cerita lagi tu, bukan maksud untuk nak tumbuk orang. Tapi boleh berlaku kepunahan dengan kisah-kisah seumpama tu. Maka daripada situlah bermula sikit sebanyak timbullah sesuatu syak wasangka daripada Firaun terhadap Nabi Musa. Cuma apa yang kita nak cerita tadi tentang peristiwa sembelihan anak yang berlaku pada masa tu. Jadi hak masa tu masa Nabi Musa kecil, hak tu memang berlaku. Dan cukup ramai sekali anak-anak, iaitu bayi daripada kalangan Sibti Bani Israel tadi tu telah dibunuh. Telah dibunuh. Atau kita kena jelas, maknanya peristiwa sembelihan bayi ni berlaku dua kali. Cuma hak kali kedua tidak berlaku. Arahan ada daripada Firaun tapi tidak berlaku. Jadi golongan konco-konco Firaun, tentera-tentera Firaun ni telah menimpakan azab kepada kamu wahai Bani Israel. Yakni mereka telah menyembelih anak-anak kamu. Ini dia panggil operasi untuk nak menghapuskan satu-satu bangsa, cara yang telah dilakukan oleh Firaun. Sembelih anak. Lepas tu yastahyuna nisaakum, dan mereka membiarkan wanita-wanita kamu tu hidup untuk dijadikan sebagai hamba abdi untuk buat kerjaan. Tapi hak bayi ni habis melah. Sebab memang daripada zaman dulu lagi pokok Sibti ni, pokok Bani Israel ni, dia duduk bawah, betul-betul duduk di bawah Kibti. Maknanya dia sentiasa kena berada di bawah, tak nak akak kepala sikit abuk. Hinanya kehidupan mereka pada waktu tu. Jadi Allah Ta'ala muliakan mereka dengan sebab mereka ikut Nabi Musa.
Dan sepatutnya nikmat tadi itu mereka mensyukuri, tapi sebaliknya mereka telah balas terhadap jasa Allah. Jadi Allah Ta'ala sebut ni tujuannya supaya Yahudi mu'asarah, Yahudi yang hidup sezaman dengan Nabi ni, mereka kabal, mereka sedar balik, kenalkan balik peristiwa yang telah berlaku kepada tok nenek mereka dulu, iaitu Allah Ta'ala telah selamatkan mereka daripada tindak tanduk yang buruk daripada kerajaan Fir'aun. Jadi yudzabihuna abna'akum sini ni hak kali kedua, hak kali yang Allah Ta'ala selamat. Adapun hak selagi tu, hak tu memang berlaku sungguh. Hak tu terdapat dalam surah lain. Cuma Allah Ta'ala nak beritahunya, wa fi dzalikum, pada demikian itu. Pada yang demikian, selamatkan kamu daripada dibunuh. Selamatkan kamu daripada dibunuh itu, bala'un, adalah merupakan satu nikmat yang besar. Tanwin situ li ta'zim. Maknanya Allah Ta'ala telah selamatkan tok nenek kamu dulu tu daripada dibunuh oleh Fir'aun. Itu adalah merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Nikmat tu daripada mana? Min rabbikum azim, daripada zat yang mencipta dan memelihara kamu. Satu terjemahan lagi, balak sini tu dengan makna bala. Dia bala ni dia boleh pergi kepada dua-dua makna. Contohnya ghalib penggunaan, maknanya masyhur dalam penggunaan bala ni digunakan untuk pada benda-benda yang tidak baik, iaitu musibah. Dalam bahasa Arab penggunaan lagi tu. Oleh kerana tu dalam kitab tafsir tu kita akan jumpa dua-dua mufassir akan guna. Sebahagian mufassirin dia menterjemahkan bala situ dengan makna bala. Sebahagian lagi mufassirin dia menterjemahkan bala tu dengan makna nikmat. Dia boleh jadi dua makna yang muqabbil. Jadi pada yang demikian, iaitu Allah Ta'ala telah selamatkan kamu daripada dibunuh oleh kerajaan Fir'aun itu, adalah merupakan suatu nikmat yang sangat besar daripada Tuhan kamu. Merupakan suatu nikmat yang sangat besar daripada Tuhan kamu. Dan kalau kita terjemah bala situ dengan makna musibah, dan pada peristiwa yang berlaku tadi, peristiwa yang berlaku tadi, yang mana Fir'aun telah menimpakan kepada kamu azab, iaitu dia sembelih anak-anak kamu itu adalah merupakan suatu ujian yang sangat besar daripada Tuhan kamu terhadap kamu. Cuma kita lebih memilih balas itu dengan makna nikmat, untuk nak sesuaikan dengan makna injak. Maknanya kami telah selamatkan kamu. Maknanya kami telah selamatkan kamu itu adalah merupakan suatu nikmat yang besar, yang mana kamu kena kenangi. Kenangi nikmat Allah dengan cara kamu bersyukur kepada Allah. Maknanya kenangi nikmat Allah ni dengan cara kamu bersyukur kepada Allah, tidak kufur. Syukur yang paling tinggi martabatnya adalah mentauhidkan Allah. Itu syukur yang paling tinggi derajat dia. Sebab makna syukur itu adalah kamu sentiasa mengikut kehendak orang yang telah beri nikmat kepada kamu. Maknanya Allah Ta'ala, zat yang memberi nikmat kepada kamu ni, benda pertama sekali dia tuntut daripada kamu adalah supaya akidah kamu tu mentauhidkan dia. Hak tu hak mula-mula. Sebab kalau tak ada akidah ni, hak lain-lain jadi tak pakai gawa belaka. Segala amalan kamu akan gugur. Oleh kerana tu, hendaklah kamu kena mensyukuri nikmat Allah. Hendaklah kamu berterima kasih terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala beri kepada kamu, dengan cara kamu tidak menjadi seorang yang kufur kepada Allah. Kemudian Allah Ta'ala sebut pula, dia beri lagi nikmat kepada Bani Israel. Ini semua disebut ni bertujuan supaya Yahudi yang hidup semasa dengan Nabi tu, mereka khabar, mereka sedar. Dan juga kepada kita orang baca Quran ni, kau jelas tentang siapakah Yahudi. Iaitu para sahabat orang mula-mula mendengar Quran daripada Nabi ni, supaya mereka tu jelas. Sebab
Semasa di Madinah, golongan Aus dan juga Khazraj ni, dia duk cari makan, duk bertupai dengan Ahlul Kitab Yahudi. Nah, dia mari dari tinggal Yaman sana tu, mari duduk di Madinah. Seperti mana juga Yahudi mari daripada Palestin, mari duduk di Madinah ni. Nah, Khazraj, Aus dan Khazraj ni mari duduk Madinah dan cari makan dia tu, punca pencarian dia tu duk kerja bawah Yahudi. Bukan sekadar dia buat kerja bawah Yahudi, bahkan dia menjadikan Ahlul Kitab Yahudi ni sebagai pakar rujuk dia. Nah, maka ketika mana Islam telah sampai ke Madinah dan sebahagian besar daripada Aus dan juga Khazraj masuk Islam, masalah timbulnya hubungan mereka dengan Yahudi itu tak putus lagi. Masuk Islam dah. Nah, tapi masih lagi ada hubungan dengan Ahlul Kitab Yahudi. Masih lagi rujuk kepada Ahlul Kitab Yahudi. Iaitu dia jadi seorang yang, nah, seumpama orang naik perahu nak pergi sebelah sungai, tapi naik 2 butir perahu. So kaki duduk perahu ni, so kaki lagi duduk dari perahu sebelah. Natijah dia tak ada siapa ada tu. Nah, perahu tu pecah 2, dia akan tergelam. Itu kalau dibiarkan. Nah, maknanya seseorang manusia ni kalaulah untuk nak dapatkan tarbiyah yang sempurna, dia tidak boleh duduk dalam 2 suasana lagi tu. Hak tu kena beringat. Jadi hak tu ya, mafhum yang kita kena ambil ibrah daripada, kena ambil pengajaran daripada peristiwa nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada Ahlul Kitab. Jadi nikmat yang kedua ni Allah Ta'ala sebut. Nah, dia sebut nikmat yang kedua iaitu mereka Ahlul Kitab Yahudi ni diselamatkan daripada bala tentera Fir'aun. Mana ketika mana mereka telah diarahkan oleh Allah, Allah Ta'ala telah wahyukan kepada Nabi Musa supaya bawa Bani Israel ini pada waktu malam hari untuk lari daripada Fir'aun. Nah, siang hari tak boleh nak lari, sebab memang telah keluar arahan daripada Fir'aun supaya Bani Israel tidak keluar daripada Mesir. Itu telah ada arahan. Nah, maknanya siang hari memang Bani Israel tak nak bergerak, tak nak tobik. Sebab kalau nampak aja, nah, maka akan sampai laporan kepada Fir'aun, dan Fir'aun akan kerahkan tentera dia. Dan mereka, nah, dengan wahyu daripada Allah, maka Nabi Musa telah bawa mereka pada malam hari. Nah, namun begitu pun perjalanan Nabi Musa ni disedari juga oleh golongan Kibti. Maka laporan pun sampai kepada Fir'aun. Lalu Fir'aun pun mengerahkan tentera dia, kejar ke belakang hamba. Maka larilah Nabi Musa bersama dengan Bani Israel. Lari. Akhir sekali jumpa laut. Dalam keadaan jumpa laut tu, dalam keadaan jumpa laut depan, kalau nak lari ke belakang tak boleh dah. Sebab mereka diikuti oleh tentera Fir'aun. Laut tu depan. Jadi dalam situasi tu Nabi Musa masih ada bersama dengan mereka ni, Bani Israel. Nabi Musa duduk dalam kelompok mereka sekali. Dan mereka baru saja lepas memperolehi beberapa nikmat, dan juga mereka saksikan sendiri apa yang telah berlaku terhadap Fir'aun semasa mereka duduk bersama dengan Fir'aun. Tengok depan mata. Tapi dalam situasi itu pun, dalam keadaan lagi itu pun, Bani Israel ini masih lagi boleh marah kepada Nabi Musa. Dia kata, tengok ni Musa, bawa kita mari lari. Nak lari mana ni? Laut duduk depan. Nak lari ikut belakang, Fir'aun duduk belakang. Nah, ini perangai sifat keyahudian yang ada pada mereka ni. Sifat ni Allah Ta'ala tak sini. Nah, padahal saksikan berbagai-bagai mukjizat dah yang telah zahir. Allah Ta'ala telah zahirkan mukjizat melalui Nabi Musa. Banyak dah. Di antaranya Nabi Musa lepas tukar jadi ular dan sebagainya. Tengok belakang dah. Baru lepas. Bukannya lama mana pun, tak jauh mana pun peristiwa ni berlaku. Tapi pokok Yahudi bila sampai tepi laut tu telah goyah dah. Nah, pegangan dia tu tak kuat mana dah. Tak macam tak apa yakin kepada Nabi Musa. Boleh lagi berada dalam keadaan sedemikian. Maka di waktu tu, Allah Ta'ala telah arahkan kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa belah laut. Pukul ambil tukar dia tu, katok laut. Maka Nabi Musa pun katok laut, jadilah beberapa lorong.
Setengah riwayat mengatakan jadi pecah dia tu kepada, mengikut riwayat 12 lorong, sama dengan 12 puak daripada kalangan Yahudi itu sendiri, 12 kaum. Maka ini adalah merupakan suatu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada mereka, iaitu menyelamatkan mereka. Laut hak depan mata, hak ada depan mata mereka tu, pada peringkat mula-mula dia merupakan suatu macam musibah besar. Muka tak boleh nak pergi mana, terbit terjun laut lemah kokak-kokak. Maka Allah Ta'ala arahkan kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa katok laut. Maka mengikut kehendak Allah, laut pun terbelah. Cuma arahan Allah ni, kehendak Allah ni, maknanya membelah laut ni untuk menghasilkan dua natijah. Untuk menghasilkan dua natijah. Yang pertamanya untuk menyelamat Bani Israel. Yang keduanya untuk membinasakan Fir'aun bersama dengan tentera dia. Maknanya suatu arahan daripada Allah menghasilkan dua natijah. Wa idh faraqna bikumul bahra. Dan ingatlah wahai Yahudi semasa hidup di Madinah lan ini. Ingatlah di waktu mana faraqna, di waktu mana kami telah belah. Kami telah belah laut tadi tu. Kami telah belah laut mengikut kudrat kami. Dengan kudrat kami. Maknanya dengan cara kami arahkan kepada Musa, katok tukar. Kalau ikut kudrat Nabi Musa, katok air dengan tukar jadi berapa? Oleh kerana tu, dia adalah suatu mukjizat yang Allah Ta'ala zahirkan kepada Nabi Musa. Dan mukjizat yang zahir kepada Nabi Musa ni bukan dengan kehendak Nabi Musa. Bukan dengan kehendak Nabi Musa. Sama ada mukjizat dengan tukar hak mula-mula tadi tu lepas jadi ular tu bukan dengan kehendak Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa takut. Ini kena reti ni. Bagi setengah orang dia ada satu fahaman mukjizat tu milik Nabi. Ini suatu salah faham yang sangat besar dan boleh menghasilkan natijah yang sangat buruk dari segi pegangan akidah. Sebab Nabi Musa pada peringkat mula-mula hak peristiwa dengan tukar tu, Allah Ta'ala arahkan dia suruh lepas tukar. Allah tanya gapo dia tu, tanganmu. Dia kata ni tukar. Guna buat gapo? Dia ceritalah lebih kurang. Guna muka aku ni payah kambing kan. Guna buat kait daun kayu. Allah arah dia mulai lepas tukar. Bila tengok tukar tadi tukar jadi ular hak besar, Nabi Musa takut pula. Nabi Musa nak pegang kepala ular tu pun Allah arah juga. Jadi daripada peristiwa Nabi Musa ni sepatutnya manusia tu faham dah tentang mukjizat Nabi. Seperti mana juga dengan tukar yang sama Allah Ta'ala arahkan kepada Nabi Musa supaya katok laut. Kerana Allah Ta'ala nak zahirkan mukjizat di situ. Dan Nabi Musa buat tu pun dia tak ikut dia. Sebab itulah kita kena faham mukjizat yang berlaku kepada Nabi ataupun karamah yang berlaku kepada para awliya, dia adalah merupakan suatu perkara yang mencari adat yang dizahirkan oleh Allah, tidak mengikut kehendak tuan punya badan. Seperti mana Nabi Musa, Allah Ta'ala yang arahkan dia supaya lepas tukar jadi ular. Bukan Nabi Musa nak suka-suka, mari, alih saya mari nampak tak, mari, pom, lepas tukar, dah. Ni kalau kita baca riwayat berkenaan dengan kisah Bani Israel berdepan dengan laut. Semua boleh katakan majoriti puak-puak seperti ni, puak-puak Bani Israel duk kecil Nabi Musa. Macam-macam dia katakan Nabi Musa. Aku kata dah Musa. Lepas tu sebagai lain ejek pula kata dah, jangan ikut Musa. Inilah akibat dia. Nak lari mana kita ni? Nak lari ikut belakang Fir'aun. Jadi kalau kira kalau pada waktu tu tanpa tunggu arahan, kalau betul-betul kuasa mukjizat tu ada pada Musa, pada Nabi Musa, dia pakai buat lah. Tak kena tunggu arahan daripada Allah. Tapi tak. Allah Ta'ala nak ajar daripada kisah Nabi Musa ni, mukjizat yang berlaku kepada Nabi Musa tu tidak mengikut kehendak Nabi Musa. Maknanya bukan kerana Nabi Musa nak supaya tukar dia jadi ular, ataupun nak supaya melalui perantara tukar dia tu laut belah. Bukan kehendak Nabi Musa.
Tapi memang kehendak Allah. Allah yang zahirkan mukjizat tu berlaku. Tidak pernah pun sabit mana-mana Nabi dia buat mukjizat sendiri. Tak pernah. Nah, kalau mengikut dalam kitab Allah Ta'ala kan, yang mempunyai mukjizat tu, kalau dia cerita kat semua mukjizat yang berlaku kepada Nabi, semua dengan arahan dia. Bahkan perkara yang sama berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun benda yang sama. Orang kafir mari minta berkali-kali mari minta mukjizat daripada Nabi. Nah, akhir sekali Allah Ta'ala ajar kepada Nabi, jawablah royak kepada kaum kamu, aku ni tidak ada kuasa untuk nak mengadakan mukjizat. Kalau mu nak sungguh minta kepada Allah Ta'ala, sebab dia ada kuasa. Nah, ia ada ilmu yang sempurna untuk menzahirkan mukjizat. Minta dengan dia. Jadi terbelahnya laut ini adalah merupakan mukjizat kepada Nabi Musa. Yang mana mukjizat tu Allah yang zahirkan, melalui tangan Nabi Musa. Jadi Allah Ta'ala sebut sini supaya Ahlul Kitab hidup zaman Nabi tu dia teringat semula. Takut-takut tak ingat. Benda ni ada dalam kitab Taurat pun, ada di situ. Nah, ada disebut peristiwa ni dalam kitab Taurat. Cumanya nak royaknya kitab Taurat dengan kitab Quran ni, dari segi makna dalam dia tu tidak ada percanggahan. Seperti mana dalam kitab Taurat kamu tu ada disebut perkara ni, maka dalam kitab Quran pun ada disebut. So ingatlah gitu. Dan nak beritahu Allah Ta'ala Tuhan kepada agama Taurat tu yang kamu duk anut itu, dan dialah untuk menyempurnakan agama samawi dia. Dia sudahkan dengan Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan Nabi ni ada kitab Quran. Dan kitab Quran ini adalah merupakan satu kitab yang menasakh, yang membatalkan segala hukum-hukum yang terdapat dalam kitab dulu. Mana Tuhan tu lah. Tuhan tu lah. Nak suruh khabar lagi tu, nak suruh ingat lagi tu. Tapi golongan Ahlul Kitab tu, dia cara dia, cara perasa dengan keturunan dia, duk gabung dengan keturunan dia semata-mata. Jadi wa idh faraqna bikumul bahra, dan ingatlah di waktu kami telah membelah laut kepada kamu, iaitu laut Kulzum. Maka natijahnya fa anjaynakum, lalu kami selamatkan kamu. Wa aghraqna ala fir'aun, dua perkara berlaku. Pertama sekali berlaku injak kepada kamu. Yang kedua berlaku ighraq. Jadi wa aghraqna ala fir'aun, kami telah menenggelamkan Fir'aun. Dalam ayat ini tidak disebut Fir'aun, didatangkan dengan ala fir'aun. Didatangkan dengan ala fir'aun. Jadi kadang-kadang bagi setengah orang tu dia boleh jadi dia baca cerita Fir'aun tu hak dalam ni saja. Dia pun buat keputusan, dia kata akhir sekali Fir'aun tu beriman. Soho juga orang, kalau kita sebut nama orang boleh kenal, tapi tuan-tuan cari sendirilah siapa dia. Dia soho. Lepas tu dia buat satu kitab nak sabitkan bahawasanya Fir'aun tu akhir sekali beriman. Allah Ta'ala royak dalam kitab dia, Fir'aun di antara orang yang kena azab. Dalam surah lain jelas-jelas diguna fa akhadnahu, kami telah mengazab, kami telah menimpakan azab kepada Fir'aun berserta tentera-tentera dia. Jadi pada surah-surah lain tu disebut. Dalam surah ni tak payah sebutlah. Bila kata sebut Ali, Ali ni bermakna ahli Fir'aun. Ahli Fir'aun maknanya bersama dengan dia. Fir'aun termasuk sekali. Dia lafaz Ali ni macam lafaz Bani juga. Macam lafaz Bani, macam kita kata Bani Adam. Bila kata Bani Adam, adakah Nabi Adam terkeluar daripada Bani itu? Tidak. Nabi Adam termasuk sekali. Sebab dia salah satu afrad daripada jenis Bani Adam. Ni pun serupalah ni dalam ayat ni. Jadi kadang-kadang orang tu dia nak royak, tak tahulah mari mana dalil dia korek kat mana, tak tahu dia kata Fir'aun tu beriman. Lepas tu dia marah pula kalau kita kata Fir'aun laknatullah alaih. Allahu Akbar. Jelas-jelas dalam Quran. Cumanya tu boleh jadi dia tu tidak tadabbur Quran secara keseluruhan. Buka sejokai-sejokai aja. Mana yang ngaji pada bahagian-bahagian tertentu menyebabkan dia buat keputusan lagi tu. Jadi Allah Ta'ala beritahu wa aghraqna ala fir'aun, kami telah menenggelamkan Fir'aun berserta dengan tentera dia. Sedangkan pada waktu tu wa antum tanzurun. Kamu sendiri melihat
Lihat apa? Lihat kematian mereka. Ini di antara cara Allah Ta'ala nak azab. Cara Allah Ta'ala azab, ataupun cara Allah Ta'ala turun bala kepada golongan-golongan penentang. Dan dia adalah merupakan suatu kegembiraan kepada orang beriman. Nah, satu kegembiraan. Sebagai contohnya, sebahagian kaum Nabi, nah, apabila Allah Ta'ala timpakan azab kepada kaum dia, ada di antara kaum yang beriman ni Allah Ta'ala tidak izinkan mereka tengok. Ada juga berlaku seperti mana kaum Nabi Lut. Nah, kaum Nabi Lut ni Allah Ta'ala timpakan bala kepada mereka. Hak mana beriman tu, hak lari, Nabi Lut bersama dengan anak tino dia, hak lari tu tidak dibenarkan paling ke belakang. Tidak dibenarkan tengok. Maknanya boleh dengar khabar gitu je. Diarahkan lari, lepas tu apabila mula sahaja perjalanan, jangan paling sama sekali ke belakang. Nah, ada pesing yang jenis Bani Israel ni. Nah, jenis pesing Bani Israel. Jenis pesing Bani Israel ni maknanya dia boleh tengok. Itu merupakan suatu kegembiraan. Maknanya tidak balah yang dikenakan kepada musuh tu, ataupun bala yang ditimpakan kepada musuh tu, nah, orang beriman dia boleh tengok. Ini merupakan suatu nikmat ni kepada orang beriman, sebab akan mendatangkan kepuasan kepada dia. Hak lupa menentang kita ni, tengok, kita boleh tengok depan mata kita ni, satu demi satu tergelar malam. Nah, cuma di antara banyak golongan tadi, golongan akhir zaman ni lah, ya Allah Ta'ala kadang-kadang dia izinkan, apabila cukup syarat semua sekali, dia izinkan kepada orang yang beriman. Nah, hak mana penentang lawan, tak saya terima seruan yang bersumber daripada kitab Allah ni, nah, orang Islam boleh tekuk dengan tangan sendiri. Nah, itu apabila sampai masa dia. Jadi beberapa cara lah Allah Ta'ala nak timpakan azab ni kepada golongan-golongan yang engkar, ataupun golongan-golongan yang derhaka kepada Allah. Jadi tetap golongan Fir'aun bersama dengan tentera dia ni tenggelam dalam laut ni, Bani Israel boleh tengok sendiri depan mata dia. Nah, depan mata dia sendiri dia tengok. Jadi ini adalah merupakan suatu nikmat ni. Nah, ini adalah merupakan suatu nikmat. Kamu kena kenal, wahai Bani Israel. Kamu kena ingat, siapa yang selamatkan kamu daripada Fir'aun? Tak lain tak bukan adalah Allah. Siapa yang membinasakan Fir'aun? Nah, bahkan peristiwa Fir'aun dibinasakan itu berlaku depan mata kamu. Kamu boleh tengok sendiri. Nah, siapa yang buat semua ni? Allah Ta'ala yang buat berlaku. Kemudian Allah Ta'ala sebut nikmat yang seterusnya. Nah, iaitu nikmat yang mana Allah Ta'ala arahkan kepada mereka supaya mentauhidkan Allah. Dengan sebab banyak dah nikmat sebelum-sebelum ni Allah Ta'ala beri kepada mereka. Nah, termasuk nikmat-nikmat tadi itulah, diselamatkan dia daripada ancaman Fir'aun. Nah, kemudian Allah Ta'ala binasakan Fir'aun. Setelah mereka melalui nikmat-nikmat ni, tuntutan daripada Allah Ta'alanya supaya Allah tu tidak disyirikkan. Nah, tapi golongan Bani Israel ni, dia buat syirik juga. Buat syirik kepada Allah Ta'ala tu pada masa tu Nabi Musa tu hidup lagi. Nah, Nabi Musa tu ada lagi. Cumanya Nabi Musa tinggal mereka sementara. Jadi apabila sahabat telah berlaku syirik pada mereka, nah, maka Allah Ta'ala telah buat keputusan, nah, timpakan ukubah, azab kepada mereka. Nah, kemudian selepas timpakan azab kepada mereka, nah, azab yang merupakan mati, dimatikan mereka untuk satu tempoh. Kemudian Allah Ta'ala hidup semula. Nah, lalu Allah Ta'ala pun memaafkan kesalahan syirik yang mereka buat. Itu satu nikmat tu. Nah, maknanya dia buat syirik, Allah Ta'ala tu azab, mati mereka. Kalaulah Allah Ta'ala mati mereka pakai tak berhidup dah, akhirat esok-esok kat mereka tu ahli neraka kekal buat selama-lama. Tapi Allah berhidup semula, dan Allah Ta'ala maafkan kesalahan yang mereka buat tu. Ni satu nikmat juga ni. Nah, tapi mereka tidak kenal nikmat Allah Ta'ala ini.
Lalu mereka pun nak melanggar berbagai-bagai lagi arahan Allah. Larangan Allah mereka pergi buat, suruhan Allah mereka abaikan. Jadi Allah Ta'ala beritahu, wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Dan di waktu mana kami telah janjikan kepada Nabi Musa, supaya dia ni pergi untuk nak munajat kepada Allah selama tempoh 40 lailah, 40 hari. 40 hari 40 malam. Dalam tempoh ni lah Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Sebab syariat Taurat diturunkan selepas berlakunya peristiwa Fir'aun ditenggelam. Lepas pada tu baru berlaku penurunan Taurat. Sebab Taurat berlaku di Turi Saina. Nabi Fir'aun tenggelam di Mesir. Jadi tempat lain-lain. Dan Bani Israel ni dia tidak keluar daripada Mesir kecuali setelah binasanya Fir'aun. Lepas pada tu banyak lagi lah berlaku peristiwa-peristiwa seperti mana yang kita akan dengar depan nanti. Jadi ketika mana kami telah janjikan kepada Musa untuk nak menurunkan Taurat dalam tempoh 40 hari. Jadi dalam tempoh pemergian Nabi Musa selama 40 hari ini, Nabi Musa telah tinggalkan Nabi Harun, iaitu saudara dia, untuk nak jaga kaum dia. Tapi malangnya pokok Bani Israel ni, dia jeh Nabi Harun. Dia memang tak hormat sikit ambut kepada Nabi Harun. Depan-depan Nabi Harun lah mereka telah melakukan kekufuran, mereka telah mengadakan syirik kepada Allah. Jadi dalam tempoh pemergian Nabi Musa selama 40 hari, yang mana pada waktu tu pokok Bani Israel ni dijaga oleh Nabi Harun dengan arahan daripada Nabi Musa. Dalam waktu tu, thumma takhaztumul ijla min ba'di. Kemudian kamu telah menjadikan anak lembu. Anak lembu tu kita kena takdir lagi satu maf'ul dia, thumma takhaztumul ijla ilahan, ataupun kita nak takdirkan dengan ma'budan. Kemudian kamu telah jadikan anak lembu itu sebagai ilah untuk dipuja. Ma'bud dengan ilah tu makna tolong sebab dua-dua tu memberi makna mereka puja. Jadi ijlah anak lembu yang mereka ciptakan, mereka adakan tu, mereka telah puja, mereka telah sembah. Ni sebenarnya ada kisah rentetan. Puak-puak Bani Israel ni dia tengok Bani Kan'an. Dia tengok puak-puak tu apakah ada berhala berlaku puak-puak dia. Jadi dia minta kepada Nabi Musa, dia kata apalah